Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. OneMDB dikendali seperti kedai kopi Cina. Syarikat pelaburan milik kerajaan One Malaysia Development Berhad, OneMDB dikendalikan seperti kedai kopi Cina. Puncanya Lau Tek Jo atau Jolo yang didakwa alter ego Datuk Seri Najib Razak, kata Ketua Pendakwaan Datuk Seri Gopal Sri Ram di Mahkamah Tinggi hari ini. Menurut beliau, mereka bertindak mengikut arahan Jolo yang merupakan alter ego atau imej cermin tertuduh iaitu Najib dan kedua-duanya bertindak saling bekerjasama. Beliau juga mengingatkan Peguam Pembelaan Wan Aizuddin bahawa saksi ke-10 pendakwaan Muhammad Hazim Abdul Rahman bukanlah orang yang dibicarakan tetapi Najib yang dituduh menyalahgunakan lebih 2 bilion ringgit dana OneMDB. Sri Ram menggesa mereka bertanyakan soalan yang relevan kepada saksi. Tetapi Wan Aizuddin berkata, salah urus, kecuaian dari segi operasi OneMDB dilakukan oleh Jolo yang menjadikan Najib sebagai mangsa. Demikian hujah Peguam Najib, sementara di luar mahkamah, bekas Perdana Menteri itu mencanangkan dongeng kononnya beliau difitnah oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Semuanya angkara orang lain sehingga Gopal Sri Ram pun Najib ketepikan sebagai Ketua Pendakwa Raya. Namun dalam cubaan untuk membuang Sri Ram ini, Najib dan peguamnya Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdullah gagal untuk mengenepikan Datuk Seri Gopal Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya kanan dalam perbicaraan kes masing-masing. Keputusan tersebut dibuat oleh panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan yang diketuai oleh Datuk Yaakob Mat Sam bersama Datuk Lee Heng Cheong dan Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali dengan berkata ia adalah keputusan sebulat suara. Kami tidak ragu-ragu Sri Ram lebih layak dan sesuai untuk dilantik sebagai timbalan pendakwa raya kanan. Kami berpendapat Mahkamah Tinggi tidak silap dalam menolak permohonan semakan kehakiman perayu. Kami tolak kedua-dua rayuan itu. Kami sahkan keputusan perintah Mahkamah Tinggi, kata Yaakob semasa prosiding dalam talian yang dibuat melalui aplikasi Zoom lapor The Malaysian Insight. Syafiee mewakilkan Najib manakala Peguam Harvinderjit Singh yang mewakili Syafiee merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi menolak permohonan semakan kehakiman mereka untuk melucutkan kelayakan Sri Ram. Terdahulu pada 28 Ogos 2020, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan pelantikan Sri Ram sebagai sah. Permohonan semakan kehakiman untuk melucutkan kelayakan Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya kanan dalam kes berkaitan OneMDB dibuat Najib pada Disember 2018. Syafiee juga memfailkan semakan kehakiman bagi menggugurkan Sri Ram daripada perbicaraan pengubahan wang haram berjumlah 9.5 juta ringgit. Mereka mencabar kesahihan pelantikan Sri Ram mengetahui pasukan pendakwaan dalam semua perbicaraan mereka. Oleh kerana permohonan ini ditolak, maka kes masih dikendalikan oleh Sri Ram. Memang biasa lawyer kriminal buat macam-macam permohonan sama ada untuk delay bicara atau try luck, kata Peguam Dr. Zulkarnain Luqman ketika dihubungi Jom Channel. Ditanya mengenai dakwaan Najib bahawa semua tuduhan tersebut adalah sengaja dicipta oleh Pakatan Harapan, beliau berkata sukar bagi Najib untuk menafikannya. Sudah beratus juta dolar kerajaan Amerika Syarikat membayar balik kepada Malaysia, tegasnya. Pada 14 April 2020, Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin mengumumkan bahawa sebanyak 300 juta US dollar atau 1.3 bilion ringgit daripada dana OneMDB telah dipulangkan kepada Malaysia oleh kerajaan Amerika Syarikat. Beliau berkata jumlah itu merupakan dana diperoleh semula hasil daripada penyitaan aset berkaitan OneMDB di bawah inisiatif pemulihan aset kleptokrasi oleh Jabatan Keadilan DOJ Amerika Syarikat. Pada 30 Oktober 2019, penjenayah dikehendaki Malaysia, Jolo, telah mencapai penyelesaian dengan DOJ berkenaan beberapa tuntutan pelucutan hak yang telah difailkan oleh jabatan itu ke atas aset-aset yang telah dibeli Jolo menggunakan dana OneMDB.
Jumlah 300 juta US dollar ini merangkumi beberapa aset yang telah dilucut hak dan dijual serta juga aset berkaitan 1MDB yang telah disita dan diserahkan kembali oleh individu tertentu berkait dengan Jolo, katanya seperti dipetik bernama. Mahyadin berkata pemulangan 300 juta US dollar itu bermakna dana 1MDB yang telah dikembalikan kepada Malaysia sama ada dalam bentuk hasil proses penjualan ataupun aset secara keseluruhannya kini berjumlah 620 juta US dollar iaitu 2.38 bilion ringgit. Beliau berkata proses untuk menjual baki aset yang disita daripada Jolo masih diteruskan atas keputusan penghakiman DOJ. Mujurlah Kerajaan Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum ke-14. Dapat juga dana yang diselewengkan dari 1MDB dikembalikan ke Malaysia atas usaha Kerajaan Pakatan Harapan. Sebab itu juga negara kita ketika pentadbiran Barisan Nasional digelar kleptokrasi terburuk oleh Peguam Negara Amerika Jeff Sessions. Beliau berkata demikian dalam ucapannya di The Federalist Society's 2017 National Lawyers Convention di Washington, Amerika Syarikat pada 17 November 2017, lapor Reuters. Takkan kita nak kembali pada zaman itu? Fikir-fikirkanlah, jadilah pengundi yang bijak.